Can you see my screen? Can you see my screen? Yes, sir. Okay, baik. So that is the question that I gave you before, and we need to discuss it. Okay, before we start today class. Yeah. Okay. Baik. So 1 mole of chlorine gas, it contain how many molecule of chlorine? 1 mole of chlorine gas contain how many molecule of chlorine? Berapa? Saya tak mengajar budak bisu Saya ada 9 orang anak murid yang bukan bisu. Sir, 6.02 darab 10 kuasa 23. Sebab apa? Sebab Sebab apa? Sebab apa? Yang lain? Sebab apa? sebab dia 1 mole. Yeah, because of 1 mole of chlorine. So, dalam satu chlorine, kita ada satu molekul of chlorine. Yang mana satu molekul of chlorine ni, it consists of 1 mole. Okay? Baik, so 1 mole of chlorine, it consists of 6.02 times 10 to the power of 23 molecule of chlorine. Boleh? Alright, next. Dalam satu mole of chlorine, ada berapa banyak atoms of chlorine? How many atoms of chlorine in one chlorine molecule? Saya tak nak Mel jawab. Orang lain. Saya tak mengajar Melvin seorang. Saya tak mengajar Ainul seorang. Saya tak mengajar Ampu seorang. Kadang-kadang Ampu ada jawab. Yang lain tak ada jawab. Yang lain. Kalau setakat buka mic tak bersuara tak ada guna juga. So in 1 mole of chlorine, kita ada berapa banyak atoms of chlorine? May I, sir? 1.204 darab 10 kuasa 24. Sebab apa? Sebab apa? Sebab dia Okey, tukar pada items. kalau yang lain tak jawab, tak apalah, saya remove je semua orang. Saya ajar Melvin, saya ajar Melvin je lah. Bit live tak elok
Okey, orang lain jawab. Okey, tak apa. Kalau awak cabar saya remove semua orang. Okey, Melvin, sebab apa? Um, wait sir, I'm still. Okey, awak dapat tadi berapa? 1 point? 1.204 darab dengan 10 kuasa 24. 1.204 times 10 to the power of 24. Sebab apa? Mana awak dapat benda ni? Mana awak Kita dapat 1 point? darab dengan 1 mol. Darab dengan 1 mol, lepas tu? Kalau awak darab Um, dengan 1 mol, Avogadro constant yang awak darab dengan 1 mol. Kan? aha. Kalau awak darab dengan 1 mol, lepas tu awak akan dapat 6.02. Tapi sekarang mana awak dapat 1.204? Oh, Macam mana awak dapat jawapan tu? Awak tengah buat apa tu, Melvin? Tengah berjalan ke apa? jap sir. Awak tengah buat apa tu? Ni nak cari line. Cari line. Dekat mana? Kat rumah ke tu? Okey je line awak. Okey je. Saya dengar je. Sangat clear. Awak nampak tak screen saya? Nampak? Okey je. Awak jujur je kat situ. Okey je. Sangat clear. Kalau awak tak clear, beritahu saya. Okey, kenapa 1.204? Kenapa 1.204? Vika, kenapa 1.204 untuk 1 mol of chlorine? Ampu. Kenapa 1.204 untuk atoms of chlorine? Berarti Apa dia? Apa dia, Ampu? okey. Tulis. Melvin. Oh, Melvin. Ada ke tak? Sebab Sebab apa, Vika? Vika, sebab apa? Melvin? Oh, Melvin. Oh, Melvin. Yes. Kenapa 1.204? Line awak okey je tu. Saya dengar je. Kenapa 1.204? Mana awak dapat 1.204?
Jawapan awak betul. Tapi saya tanya awak, mana awak dapat 1.204? Oh, mass of chlorine tu. Bukan mass, Dan- dia tak ada kaitan dengan mass. Okey, dalam chlorine molekul Cl2 kan, chlorine molekul adalah Cl2. Betul? Awak buka je awak punya mic, tak apa. Sebab saya ajar awak je. Okey. Ampu dengan Vika dengar kot. Okey. Tak apa Ampu, suara macam spring ke left je lah. Okey, dalam chlorine molekul dia ada berapa atom? Melvin. Dalam chlorine molekul ada berapa atom? Awak tengah selak apa tu? Cari predictable sih. Tak ada, tak perlu cari predictable. Tengok kat situ je. Dalam chlorine molekul ada berapa atom? Oh, ada 2. Ha, Dua. ada 2. So Cl. Kan? So Ya. kalau itu atom, itulah 2 darab dengan 1 mol kali dengan Avogadro constant. Boleh? Boleh. Okey. Dan terjumpa ada Next, kita tengok. 1 mole of ammonia. Okay, 1 mole of ammonia. It contain how many molecule of ammonia? It contain how many molecule of ammonia? same with 1 mole of chlorine. Yes. Okay, which is 6.02 times 10 to the power of 23. Okay, bit or bit? Bit. Oh, bit tak stable line dia. Okay. So, dalam ammonia, kita ada berapa banyak atom? Dia ada 3. 3, are you sure 3? 4. Maksud saya 4. Yes. Kita ada 4 atoms. So dalam 4 atoms tu, okay, kan dia tanya how many mole of the atom? Berapa banyak atom? Berapa mole of the atom? Kat sini, letak berapa kat sini? Ampu, Vika cuba jawab. Letak berapa kat sini? Tulis je. Awak punya jawapan. Ha? Mel? Berapa kat sini? Letak 4 sebab dia 4 atom. Ya. Sebab dia 4 atom, so kita ada 4 mole of atom. Betul lah tu. So nitrogen atom ada berapa? Berapa mole of nitrogen atom? Ada 1. Good. Hydrogen? 3. 3. Good. Alright. Bit dah stable dah line. Try ni sir. Saya tengah cari. Okey je tu. Tu dah okey dah. Okey? Awak boleh nampak skrin saya? Boleh. Okey. Alright. So dalam 3 mole of hydrogen atom ni, boleh saya tahu how many atoms do we have? Kalau 3 mole of hydrogen atom, berapa banyak atoms? Be specific. Bagi tahu saya jalan kira je. Mel? Bagi tahu saya jalan kira je. 3 darab Avogadro constant. Ya, 3 darab 6.02 times 10 to the power of 23. So awak akan dapatlah dia punya atoms dia. Alright? Okay, good. Okay, sekarang soalan yang last ni. Saya nak awak tengok. So, please calculate the number of mole in 37.8 gram of zinc nitrate.
Dah buat ke belum yang ni? Saya sudah, sir. Okey, macam mana awak buat? Ya, saya cakap pengiraan saya lah. Ya, memang itu yang saya nak dengar Um, pun. 26 tambah 26. Okey. 65. Maksud 65. 26 tambah 65 apa maksud awak? Tak, 65 bukan 26. Okey, 65. Tambah dengan Aha. kurungan darab 14. 65 tambah 2 darab 14 2 darab 14. tambah 6 darab 16. Okey. Okey, lepas tu awak akan dapat berapa? Total dia 189 Okey, apa unit dia tu? gram. Gram apa? Gram per mol. Ya, gram per mol. Awak cari apa sebenarnya benda ni? Apa tajuk dia Mass ni? dia. Bukan Mass. mass, molar mass. Molar mass. Ya, molar mass of Copper. Zinc nitrate. Ya, zinc nitrate. Okey, zinc nitrate. Zinc NO3. Okey, zinc NO3 tu. Okey, lepas tu? Lepas tu kita cari number of mole of zinc nitrate. Number of mole of zinc nitrate. Okey. So macam mana? Number of mole of zinc nitrate. Okey, macam mana? Jadi 37.8 gram over 189 mol. 189 mole. Gram per mol. Ya, gram per mole. Okey. Lepas tu? Jawapan dia adalah 0.2 mol. 0.2 mol. Buat potong-potong tu mol naik atas. Sekejap saya check. Yes. Okay, betul. Fahamlah tu. Okay, good. Alright. So, hari ini kita akan masuk kepada the number of mole and also the volume of gases. Alright. Sebelum ni, saya nak ajar dulu sebelum tu. Okay, sebelum ni, saya dah bagi tahu awak what is the king of chemistry. Apa dia? Ampu dengar tak? Vika dengar tak? Sir, ulang lagi sir. Saya dengar sekat-sekat. Saya dengar je suara awak. Clear Vika suara awak. Okay, what is the king of chemistry? Apa? Apa yang di tengah-tengah tu? Bukan. Apa Mel? Mol. Ya, mol. Okay, mol. So, kalau apa-apa pun kita nak cari the number of mole, sesuatu benda tu kena apa? Bahagi. Okay, awak bahagi dengan Avogadro constant daripada the number of particle ataupun daripada mass. Kita nak cari the number of mole, then we have to divide with apa? Kena divide with apa? Kena divide with molar apa Mel? Molar mass. Molar mass. Okay. So daripada number of mole nak ke mass ataupun daripada number of mole nak ke particle, awak kena darabkan dengan benda tu lah. Okay. Darabkan dengan Avogadro constant ke ataupun darabkan dengan molar mass. Okay. So ini adalah benda yang awak dah belajar. Okay, awak dah belajar sebelum-sebelum ni. Okay, ini awak dah belajar benda ni. Awak dah belajar what is the number of mole. Awak dah belajar what is the number of particle. What is Avogadro constant.
what is the mass of substance, dan juga awak dah belajar berkenaan what is the molar mass. Okay, these 5 things you have learned before. Okay, check, learn. Alright, selain daripada tu awak dah belajar berkenaan dengan RAM, RMM dan juga RFM. Ada unit tak diorang 3 ni? RMM, RAM, RFM ada unit tak? No unit. Okey, diorang ni tak ada unit. Tapi diorang ni kita akan cari, dia akan boleh jumpa, kita boleh jumpa dia punya molar mass. Okey, boleh? Alright, so hari ini kita akan masuk kepada the number of mole and also the volume of gases. Okey, baik. Bila kita sebut berkaitan dengan the number of mole and also the volume of gases ni, awak kena anggap macam ni. Di dalam setiap satu gas, okay, that you learn in chemistry, okay, setiap satu gas ini dia ada dia punya volume. Okay, dia ada dia punya volume. Dan juga daripada mass of sesuatu gas tu, kita boleh determine berapa banyak volume yang dia boleh occupy, okay, dalam satu-satu space. Okay, tetapi dia kena mengikut keadaan. Dia kena mengikut keadaan. Keadaan dia boleh muncul dalam keadaan STP ataupun room condition. Okay, apakah itu STP? Okay, STP adalah standard temperature, standard temperature and pressure. Okay, standard temperature and also pressure. Manakala room condition adalah ruang bilik lah. Okay, boleh? Boleh ke tak? Boleh. Okay, dengar je suara saya kan? Alright, so awak kena faham bahawa, okay, awak kena faham bahawa gas is very light. Okay, sangatlah ringan. And also we have to admit that it is very difficult for us to measure the mass of gas. Okay, it is very difficult to measure the mass of gas. Makanya itu sebablah kita kena measure dia punya volume. Okay, volume ni is much more easier. Okay, much more easier for us to measure. Alright, so dia bila kemis ni jumpa, okay, in 1 mole of any gases, okay, in 1 mole of any gases yang kita jumpa dekat persekitaran ni, okay, it has the similar value. Maksudnya tak kisahlah, okay, gas tu dekat dalam apa kejadah sekalipun, keadaan sekalipun, okay, daripada 1 mole of gases tu, of course dia akan ada similar value mengikut keadaan. Iaitu keadaan dia boleh datang dalam bentuk STP ataupun room condition. Okay, kalau kita measure dia dekat dalam room condition, okay, maka itulah dia punya volume. Kalau kita measure dia dalam keadaan dalam keadaan standard temperature and pressure, maka itulah keadaan dia. Okay, alright. So, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan molar volume? Okey, awak faham ke ayat ni betul-betul? Molar volume is the volume occupied by 1 mole of gas. Okey, yang mana the molar volume of any gases would depend on the condition. First adalah STP, standard temperature and pressure. And we have another condition that is what we call as room condition. So itu adalah 24 decimeter cube per mole. Okay, molar volume of any gases depend on the condition. Alright, cuba terangkan dekat saya apa yang dimaksudkan dengan dimaksudkan dengan 22.4 dm cube per mole. Cuba awak fahamkan saya apa yang dimaksudkan dengan benda ni.
Mel? Um, tak tahu, sir. Apa dia? Apa yang awak faham daripada ayat tu? Adakah DM tu berat oksigen, sir? Dia bukan Ke berat, dia tekanan? volume. Dia volume. Hmm. Dia volume. DM ni, awak kan belajar fizik. DM ni dia boleh convert kepada centimeter cube. So macam mana DM nak pergi centimeter cube? Kali 1000. Awak dah belajar kan prefixes? Ni, prefixes. Mega, senti, desi. Dah ke belum? Belum Confirm dah. lagi saya rasa. Ya ke? Sebab fizik belajar benda ni. Okey, kalau 100 cm cube itu adalah volume. So dalam kemis kita pakai volume dia sebab dia besar, so kita pakai decimeter cube. So 22.4 convert kepada centimeter cube berapa? Tekan kalkulator. Berapa, Mel? Bit? Convert tu Oh, bagi bit. ke, sir? Convert bukan bahagi, darab. Darab. Bit. Oh, bit. Tak dengar lah tu bit. Dia Ha. jadi tu Ha. Ustaz. Jadi apa? 22,400. Ya, 22,400. Okey, bila kita convertkan dia. Alright? So 22,400 centimeter cube. Okey, tapi sekarang saya tak nak dia convert pun. Okey, conversion itu bukan soal dia. Okey, soal dia sekarang, cuba awak fahamkan saya what is meant by molar volume. Okey, Bit, cuba terangkan kat saya apa yang dimaksudkan dengan molar volume ni. Sekejap, so saya baru masuk. Okey, dengar balik saya ulang Dengar balik saya ulang. Okey. Saya kata, okey, molar volume kita ni susah. Kita susah untuk measure mass of the gas. So, kemis ni dia datang dengan satu solution. Yang mana, okey, gas mudah untuk diukur melalui dia punya volume. And also, chemists found that, okay, for 1 mole of gas, dia akan ada similar value. Value tu similar volume lah. Under the same condition of temperature ataupun pressure. So, kalau kita letak gas ni dekat dalam satu keadaan yang kita panggil sebagai STP. Okay, keadaan itu kita panggil sebagai STP. What is meant by STP? Standard temperature and also pressure. Kita ukur gas tu dalam 1 mole of gas, okay, dalam ruang standard temperature and pressure, volumenya adalah 22.4 decimeter cube. Okay, kalau kita bawa gas tu, kita ambil satu gas ni, dalamnya ada 1 mole. Kita measure dia dekat dalam room condition. Maka the volume of the gas adalah 24 decimeter cube. Okay. Alright. Soalan saya sekarang, apa yang awak faham? Okay, apa yang awak faham dengan term 22.4 dm cube per mole ini? Apa yang awak faham berkenaan dengan molar volume ni? Bit. Terus left. Mel, cuba try. Saya cubalah, sir. Ya. Okay, yang
situation STP tu adalah volume of gas tu adalah constant yang maksudnya sudah spesifik. Jadi dekat yang room condition tu kita nak cari kehadiran gas lain ke? Betul ke maksudnya? Tak, bukan. Dia dua situasi berbeza. Tapi dua-dua constant sebenarnya. Bukan constant lah. Dia term constant tu tak tepat. Okey, contoh kan. Awak nampak botol air saya ni? Okey, botol air saya ni saya letak dia dekat dalam satu keadaan yang kita panggil sebagai STP. Dalam botol air saya ni ada 1 mole of gas. Okey, dalam botol air saya ni ada 1 mole of gas. Saya letak dia dekat dalam STP, iaitu Standard Temperature and Pressure. Saya tanya awak, berapa volume dia? 22.4 Ha, desimeter. itulah maksud saya. Ya, 22.4 decimeter. So, what is meant by 22.4 decimeter cube tu? Saya tanya apa maksud decimeter cube ni? Kenapa dia bawa decimeter cube sebagai dia punya molar volume? Saya dah ulang banyak kali benda tu. Cuba awak ulang balik. Bit? Oh, bit. Ya, sir. Cuba awak fahamkan saya. Saya rasa volume tu dia jadi volume macam tu kalau dia dekat temperature macam contoh dia dipanaskan atau disejukkan. Okey, dia bukan soal panas sejuk tapi dia dalam soal condition. Okey, keadaan. So kalau kita letak dekat room condition, okey, kita akan dapat untuk setiap 1 mol kita ada berapa volume dia? Kalau room condition. 24 desimal. Ya. Okey, Mel. Kalau untuk setiap 1 mol of gas, saya letak dia dekat STP, kita akan dapat berapa volume dia? 22.4 desimeter. Itulah maksud kepada 22 decimeter cube per mol. Faham tak maksud saya? Untuk setiap 1 mol of gas, okey, untuk setiap 1 mol of gas, kita measure dia dekat dalam let's say kita measure dia dekat dalam STP, Standard Temperature and Pressure, kita akan dapat berapa volume dia? 22.4. Untuk setiap 1 mol of gas, kita measure dia dekat dalam room condition, kita akan dapat berapa volume dia? 24 desimeter. Alright? 4. Ya, betul. Okey. Baik, itu maksud saya. So, awak tengok STP ni apa maksud dia? Okey, STP is the abbreviation, okey, singkatan kepada Standard Temperature and also Pressure. Yang mana condition dia wajib kena 0 degree Celsius dan juga pressure dia adalah 1 atmospheric pressure. Manakala kalau room condition, temperature dia adalah 25 degree Celsius. Okey, pressure dia pula berapa? 1 atmospheric pressure. Okey, awak kena faham keadaan tu. Okey, satu kalau STP keadaan dia 0 degree Celsius, satu lagi 25 degree Celsius. Okey. So, maksud kepada STP adalah awak tengok. Kalau 1 mol of neon gas, dia akan occupy sebanyak 22.4 dm3. Ini adalah dia punya volume lah. Okey, dia punya volume. Okey, manakala 1 mol of nitrogen gas, dia tetap akan occupy benda yang sama. Faham tak? Okey, so volume dia dah fix. Tapi kalau dia same condition. Alright? Boleh? So awak tengok pula, kalau dekat room condition, kita akan dapat berapa? Tengok, gas neon yang sama tapi sekarang bila letak dekat room condition, dia dapat berapa? 24 dm3. Boleh faham? Faham. Maksudnya dia berdasarkan temperature dia tentu lah, sir. Bukan temperature, berdasarkan condition, keadaan. Okey? Keadaan dia ada dua, bit. Dia tak boleh cakap temperature je. Kalau condition dia ada dua. Satu kita akan tengok kepada temperature, satu lagi kita akan tengok dia punya Pressure. ya, dia punya pressure. Okey? Kalau room condition, syarat dia kena 25 degree Celsius, pressure dia 1 atmospheric pressure. Okey? Boleh? Boleh. Okey. Alright. So ingat,
molar volume ni hanya digunakan untuk gases. Bagi saya example of gases. Nitrogen gas. Ya, nitrogen gas. Okay, nitrogen gas. Lagi? Oxygen gas. Good. Oxygen gas. Lagi? Apa contoh gas lagi? Carbon dioxide. CO2. Okay, baik. Alright. So seterusnya ini adalah macam mana awak nak calculate the number of mole of the substance. Okay, saya tak suka sebenarnya, saya tak suka pakai segitiga ni. Okay, saya suka cari the king of chemistry iaitu mole. Okay, baik. Sekarang awak nak cari the number of mole. Macam mana awak nak cari the number of mole? Awak ada volume of gas. Okay, awak ada volume of gas. Lepas tu, awak akan dividekan dia dengan apa? Dengan siapa? Room condition. Bukan room condition. Molar Term dia tu volume. salah sikit. Ya, molar Volume. molar volume. Okey. Molar volume ni boleh datang dalam dua keadaan iaitu STP. STP dan juga Room condition. Room room temperature. condition. Bukan room Condition. temperature, room condition. Okey? Good. Ingat kena bahagi dengan molar volume. Tapi soalan dia akan bagilah sama ada dia ni dekat dalam condition STP ke ataupun room condition. Okay, soalan akan bagi, jangan risau. So, the number of mole nak pergi volume of gas. Awak kena darabkan number of mole dengan siapa? Molar volume. Ya, awak kena darabkan dengan molar volume. Alright? Okay. Saya bagi terus soalan. Okay, saya bagi terus soalan. Sekejap, tak nak soalan ni. Okay, cuba jawab yang ni. Saya bagi masa awak jawab. Dia tanya, what is the volume of 0.01 mole of ammonia gas in centimeter cubic at room condition? Apa dia? Ada soalan nak tanya? Buat dulu. Kenapa Ampu? Nak tanya apa? Saya cuba letak. Okey. Cuba. Ya, line awak tak kuat tau Ampu. Saya tak dengar, saya pun dengar awak cakap satu-satu. Bit dah dapat dah Bit? Dia 240 cm3 ke sir? Saya tak tahu. Buat calculation. Okey, jom kira. Okey, sekarang dia tanya volume of ammonia gas. So tajuk dia mestilah volume of NH3 at room condition. So apa dia punya kat atas ni? Volume is equal to 0.01 mol darab dengan 24 decimeter cube per mol. Unit kena ada potong. So awak akan dapat decimeter cube. So berapa jawapan dia? 0.0 24.
Decimeter. 0.24 decimeter cube. Okay, Cube. convert dia kepada centimeter cube. Darab 1000. So, 240. 240 centimeter cube. Alright, good. Nah, betul lah tu. Okay. Alright. Seterusnya. Senang tak nak? Sekejap Okay. Okay. Sekarang ni saya nak tanya awak macam ni. Okay, let's say kita ada copper wire kat sini. Okay, awak nampak copper wire saya tu. Okay, daripada satu part copper wire ni kita akan keluar, kita akan ambil satu atom. Okay, baik. Sorry, bukan satu atom. Kita akan ambil satu mole ni. Okay, satu. So, dalam setiap satu mole ni, saya tanya awak ada berapa banyak atoms dia? Oh, saya dah bagi jawapan dah kat situ. Berapa banyak atom dia? Inilah. Yang Okay. 6 tu. Alright, so satu mole. Boleh saya tahu tak berapa mass untuk setiap satu mole ni? Untuk copper? Mana awak nak cari dia punya mass? Predik. Ya. So, berapa? Copper. Wait, sir. Okay. Okay, berapa? Mel? Cari je kat predict table tu. Berapa? 63. 63. 35. 63 ada point-point tak? Tak ada 63 ke 64? Saya rasa macam 64. 63.55. So, Jangan ambil yang tu. Ambil 64. Buku teks. okay. 64. Okay. So 64 gram. Alright, good. Alright. Yes. Saya suka yang ni. Okay. Sekarang ni oxygen gas oxygen gas. Saya letakkan dia dekat dalam standard temperature and also pressure. So dalam molecule of oxygen gas ni kita ada berapa mol? Dalam molecule of oxygen gas? 1. 1 mol. Okey, berapa gram untuk oxygen gas? $16. Okey, kita tengok dulu 16 gram. So berapa dm cube? 24. STP. 22.4. 22.4. Okey. Sekarang ni saya nak tanya awak, okey awak nampak jawapan dia ni, abaikan 24 ni. Okey, abaikan 24 sebab saya nak dalam STP tadi. Kenapa dia 32 gram? Kenapa mass of oxygen gas adalah 32 gram? Kenapa mass dia 32 gram? Senang je jawapan dia. Sebab apa 32 gram? Sebab dia ada gas. Dia gas dan dia O2. Dia lah O2. So O2 ni kita panggil sebagai diatomic molecule. So mass dia untuk setiap satu atom tu kena darab 2. That's why dia dapat 32 gram. Okay? Alright.
Senang. Okay. Saya nak summarizekan everything dekat dalam subtopik ni. Okay. So sekarang kita ada mol. Okay, kita ada mol di tengah-tengah. Alright. Setiap kali lebuh raya keluar daripada mol, okay, kita keluar daripada mol, semua kita kena darab. Alright. Contoh saya nak cari number of particle. Okay. Contoh lagi saya nak cari apa? Mass. Dan juga lagi satu saya nak cari apa? Mol. Bukan mol. Apa ni? Saya nak cari Volume. volume. Okay, volume of gas. Okay, volume of gas. Alright. So, jap, sorry. Contoh, saya nak cari number of particle. Saya kena darabkan dengan mol kena darabkan dengan Avogadro constant. Mol kena darab dengan berapa nak cari volume of gas? Molar volume. Molar volume. Okay, mol kena darab dengan berapa nak cari molar mass? Molar mass. Molar mass. Okay. Dan juga kemudian bila daripada benda tu saya nak cari the king of chemistry, okay, kita kena membahagikan diri kita dengan orang tersebut. So bahagi dengan Avogadro constant, bahagikan dengan molar mass. Alright. Dan juga kita kena bahagikan dengan apa? Molar volume. Okay, good. So these are what we call as the chart of king. Okay, king chart ni. Saya suka sebut nama ni. King chart. Okay. Apa-apa pun tujuan awak, contoh. Kalau daripada volume of gas dia suruh cari the number of particle. Okay, kalau dia suruh awak cari number of particle, tapi dia hanya bagi kat awak volume of gas sahaja. Nak tak nak, awak kena ikut jalan jauh. There is no shortcut. Okay, there is no shortcut. Nadai shortcut. Tidak ada shortcut langsung pun kat sini. Okay, so nak tak nak kena pergi cari the number of mole. Daripada number of mole barulah cari the number of particle. Faham? Boleh? Faham. Okay. Faham. Alright. So sekarang cuba kita buat soalan ni. Cuba buat satu soalan. Cikgu Hitam ada bagi arahan ke kat kelas? Cikgu Hitam suruh isi kehadiran Dia dah mula dah. Kehadiran, suruh tulis isi je lah. Tapi belum mula mengajar. Dia tak buat Google Meet Tak. Okay. Tak apa, 4 orang je saya ajar korang. Yang lain tu ada kan. Okay, cuba buat yang ni. Sekejap saya nak minum. Bit, awak datang sekolah tak nanti Bit? Hantar buku teks? Esok. Besok? Jumpa saya Okey, sir. Yang lain, Sarah dengan Hazel, bila datang sekolah? Sarah esok, Hazel dia pos sebab jauh. Oh, okey. So Sarah pun esok jugalah. Baik.
Okey, dapat jawapan belum? 14.4 decimeter cube per mol. Kan Dia tak payah per mol pun sebenarnya. Sekejap, Mel dapat berapa? Amel? Mel? Tak dengar lah tu. Sir, belum Ha. siap lagi. Okey. Awak dah kat mana? Okey. Baik, tak apa. Saya tunjuk. Okey, what is the volume? Dia tanya kat kita. Apa tu? Sekejap. Tukar pen. Dia tanya kat kita, apa dia volume untuk 26.8 gram of carbon dioxide at room condition. Apa yang dia bagi? Info yang dia bagi kat sini, dia bagi apa? Dia bagi kat awak apa benda tu? Abid, dia bagi kat awak apa? mass of carbon Ya, dioxide. mass of Mass CO. of carbon dioxide. Ya, mass of carbon dioxide. So sekarang ni dalam apa jua rintangan dan juga halangan yang awak jumpa pun dalam chemistry, apa-apa pun tolonglah cari dia punya pangkal jalan, iaitu number of Relative mass. number of find the king of chemistry. Mol. Ya, the number of mole. Okay, apa-apa pun itu first step awak. Okay, awak kena cari the number of mole. Okay, so what is the number of mole? Macam mana awak nak cari? Mass bahagikan dengan? Molar mass. Ya, bahagikan dengan molar mass. Alright, so mass dia berapa? 26.4 gram. Bahagikan dengan molar mass dia berapa? 44. 44. Okay, 44. 44 apa? Unit. Gram Unit per untuk molar mol. mass. Ya, gram per mol. Potong. So dapat berapa? 0.6 mol. 0.6 mol. Okay, ini adalah number of mole of CO2. Okay, ini boleh dapat satu markah. Okay, itulah dia. Kita dah dapat dia punya king of chemistry. Alright, seterusnya daripada number of mole, senang tak kerja awak lepas ni? Mestilah senang. Kan? Awak nak cari apa sekarang? Terus cari apa tujuan soalan. Iaitu volume of CO2 at room condition. Okay? So it will be equal to what? 0.6 mole and then apa? Darab dengan 24 24 desimeter. 24 dm cube Desimeter. apa? mol. Per mole. Mol. Okay? So mole ni perlu dipotong. Sebab apa? 1 tambah tolak 1. Okay? Kan? Mole tu kuasa 1 tambah tolak kuasa 1 minus 1. So dapat berapa? 14.6. 14. Ya. Okay? 14.4 apa? Unit? Decimal meter cube. Ya, bukan decimal meter. Decimeter. Decimeter decimeter. cube. Okay? So dalam cm cube dia berapa? Satu. Tukar dia dalam centimeter cube. 14.400. 14.400. Okay, 14.400. Itu sahaja. Okay, so inilah dia punya room condition. Okay, volume of CO2 in room condition. Okay, bersama dengan 14.4 dm cube ataupun 14.400 cm cube. Okay, baik. So, itu menunjukkan
26 gram of CO2 dia akan occupy a volume of 14.4 decimeter cube at room condition. Okay, boleh? Boleh. Okay, good. Alright. So ini tak apa sebab nanti saya takut ganggu awak punya apa PNP untuk seni pula. Kau nak jawab lagi? Nak try jawab? Belum isi kehadiran, sir. Isi dulu kehadiran. Pergi isi dulu kehadiran. Okay, isi dulu kehadiran. Cakap saya lepas lambat tadi. Wah, saya tak lepas lagi. Ah. Okey, dah isi kehadiran tu. Sini. Dah, sir. Dah. Mel dah isi dah? Dah. Okey. Cuba try jawab yang ni. Cikgu Hitam ada bagi kerja ke? Buat nota je. Oh, baik buat nota je. Buat nota je. Tak buat nota, buat latihan ni. Buat latihan ni. Kalau dah bagi tahu. Dah, sir. Okay, good. Senang je kan? Ni basic tau. Okay, ni sangat basic. Itu sebablah saya marah kalau awak tak menjawab soalan. Okay. At least awak kena cuba untuk jawab. Bukannya senyap je dalam kelas. Padan muka. Lepas tu dah kena kick semua daripada kelas. Okay. Baik. So, apa first step kita? Cari number of mole. Good. Find the number of mole dahulu. Okay, find the number of mole of siapa?
Hydrogen gas. Good. Okay, H2 gas. Alright. Ingat kena sentiasa buat tajuk, jangan tinggalkan tajuk. Okay. Bit nanti dekat TGB tu, cikgu-cikgu kemis kat TGB tu saya kenal, adalah beberapa orang. Kalau awak dapat teacher Amimah, tu adalah cikgu saya juga dekat waktu saya kat KMS dulu. Okay. Baik. So dia pentingkan benda-benda ni tajuk-tajuk ni. Alright. Okay. So kita dapat maklumat dia adalah how many molecules are there in 672 cm3 of hydrogen gas as at STP. So ini adalah apa benda ni? Ini adalah apa yang dia bagi ni? Volume dia. Dia bagi dia punya volume. So number of mole of hydrogen gas adalah equal to 672 cm. Kena buat apa? Convert ke decimeter. Yes. Apa-apa pun tukar dulu kepada desimeter, iaitu 0.672 dm3. So the number of mole is equal to 0.672 dm3. Buat apa lepas tu? Bahagi STP berapa? 22.4 4 dm3 per mol. mol. Okay, potong mol bawa naik atas. Dapat berapa number of mole dia? 0.03 mol. Okay, good. 0.03 mole of hydrogen gas. Okay, yang kedua, carilah dia punya tujuan soalan. Okay, so molecules of H2 gas, it is equal to what? 0.03 mole. Buat apa? Darab 6.02 times 10 to the power of 23 Okay, mol. potong. Okay, sebab dia nak molekul, so kita ada satu je molekul of hydrogen gas. So tak perlukan darab dengan apa-apa dah lagi. Okay, so awak akan dapat berapa? 1.806 times 10 to the power of 22. Okay, so molecules of H2. Okay, alright. So maksud kepada soalan ni dia cakap, okay, conclusion dia adalah, okay, for 672 cm3 of hydrogen gas, it contain how many molecule? 1.80 times 10 to the power of 22 molecule of hydrogen gas. Okay, kalau dia minta atoms of hydrogen gas, berapa banyak? Kalau dia minta atoms, awak kena buat apa kalau dia minta atoms? Darab 2. Ya, jawapan ni, okay, jawapan ni darab 2. Okay, kalau dia minta atom, kalau dia minta atom. Okay, good. See? Betul? Hence ni consists of berapa banyak molekul. Okay? Good. Alright. So that is all untuk hari ini. Okay, cukuplah tu untuk hari ini. Saya akan bagi awak latihan. Okay, latihan itu digunakan untuk cuti awak. Okay, latihan itu saya akan post dekat dalam group. And also tolong latihan tu saya akan bagi sangat banyak sebenarnya. Okay, dia memang cukup untuk 1 minggu awak. Okay, so Mel, Ampu dan juga Vika, make sure nanti latihan tu bawa balik on the first day.